Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ibrahim Sani. Ini Agenda Awani. Kita pada hari ini akan mengenal pasti bagaimana Corporate Credit Guarantee Corporation ataupun CGC membantu memacu pembangunan PMKS selama ini. Dan untuk bersama kami meluangkan masa di dalam studio adalah Datuk Muhammad Zamri Muhammad Ishak, Presiden dan juga Ketua Pegawai Pengurusan ataupun Eksekutif CEO CGC. Datuk, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Mungkin Datuk perkenalkan sedikit CGC ataupun Credit Guarantee Corporation, peranannya terhadap society kita dan bagaimana ia dapat membantu secara langsung ataupun tidak langsung pembangunan PMKS. Okey, terima kasih Ibrahim. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan kepada Astro Awani atas jemputan ke program ini. Rakyat Malaysia khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana akan dapat mengenali CGC dengan lebih dekat lagi melalui program ini. CGC atau nama penuhnya Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad ditubuhkan 50 tahun yang lalu pada 5 Julai 1972. Dan CGC adalah anak syarikat Bank Negara Malaysia yang mempunyai pegangan saham sebanyak 78.6% dan baki selebihnya iaitu 21.4% dimiliki oleh 22 bank-bank di Malaysia. Dan saya ingat waktu CGC ditubuhkan, Menteri Kewangan pada waktu itu berkata dalam bahasa Inggeris, he said and I quote, "We should aim to reach a situation in which poverty or lack of capital is no barrier to success in business." Dan perkataan itu membawa maksud bahawa kita mesti mencapai satu situasi di mana kemiskinan atau kekurangan modal tidak menjadi penghalang untuk berjaya dalam perniagaan. Dan ungkapan ini adalah sangat penting kerana Malaysia adalah salah satu negara di dunia yang mempunyai apa yang saya panggil sebagai satu ekosistem yang lengkap untuk membantu PMKS. Jadi of course sekarang ni if you look at the small micro enterprises, they're all trying to get more capital, better capital, cheaper capital and so on, better credit line, managing their cash flow dan sebagainya. In this slide, how do you feel CGC is filling up in that assistance untuk PMKS ni? Okay, I would say in the ecosystem yang saya nyatakan tadi, where I said it's a comprehensive ecosystem where PMKS or SMEs or MSMEs in Malaysia, mereka boleh mendapatkan pelbagai khidmat nasihat daripada berbagai agensi. Sebagai contoh, Bank Negara Malaysia, kesemua bank-bank di Malaysia, pelbagai agensi di beberapa kementerian berkaitan pembangunan PMKS, P2P ataupun pembiayaan antara rakan setara, peer-to-peer, ECF ataupun pendanaan ekuiti ramai, Dewan-Dewan Perniagaan dan juga CGC. Now, CGC, visi kami ialah untuk menjadi satu institusi kewangan yang berdedikasi dalam mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan PMKS yang berdaya saing dan dinamik. Dan kami membuat itu melalui misi kami di mana kami menyediakan produk-produk dan perkhidmatan yang kompetitif secara profesional, cekap dan berkesanan tinggi. Bagaimana pula PMKS kalau tak ada akses untuk cagaran atau rekod yang mencukupi? Boleh ke CGC membantu dalam aspek ini? In fact, di sinilah CGC datang membantu. Ya, kerana bagi PMKS yang tidak mempunyai cagaran ataupun tidak mempunyai rekod yang mencukupi untuk mendapatkan pembiayaan daripada bank, di sini CGC memberikan jaminan kredit kepada bank-bank tersebut. Dan dari tahun 72 sehingga Mei tahun ini, CGC telah mengeluarkan lebih dari 515,000 jaminan kredit berjumlah 88.7 bilion ringgit kepada bank-bank di Malaysia yang telah meluluskan pembiayaan kepada lebih dari 360,000 PMKS di Malaysia. Dan bagi saya angka 360,000 ini adalah sangat penting kerana ianya ialah lebih dari 1/3 dari 1 juta PMKS yang telah berdaftar dengan SSM ataupun Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dan kesimpulannya di sini ialah 36% dari PMKS Malaysia yang berdaftar pernah mendapatkan manfaat dari jaminan kredit yang CGC telah keluarkan sejak 50 tahun ini. Baru ni kita pun mendengar antara pelanggan PMKS yang CGC pernah bantu adalah IP88, Kicap Tamin dan sebagainya. Betul. Kita boleh gunakan syarikat-syarikat ini sebagai case study tak, Datuk? Yes, I would say so. It is in fact a very good case study.
Dan Kicap Tamin, IP88 adalah antara bekas-bekas pelanggan kami. Mungkin Ibrahim bertanya, kenapa saya gunakan frasa bekas-bekas pelanggan? Okay. Ya. Di CGC kami mempunyai satu KPI, apa yang kami sebut sebagai KPI untuk graduated customer, di mana kami mempunyai sasaran tentang berapa banyak PMKS yang tidak lagi memerlukan jaminan kredit kami. Dan di situ PMKS tersebut mereka sudah boleh berdiri atas kaki sendiri, berdikari tanpa jaminan kredit kami, dan bank-bank sudah selesa dan yakin tentang rekod PMKS tersebut. Now, saya nak cerita sikitlah pasal IP88 dengan Kicap Tamin. I'm sure Ibrahim pernah dengar tentang Kicap Tamin, kan? Yeah. Now, semasa Kicap Tamin mahu mengembangkan perniagaan mereka, CGC memberikan jaminan kredit kepada bank yang meluluskan pembiayaan tersebut. Setelah rekod mereka bertambah baik, mereka tidak lagi memerlukan jaminan kredit kami. Now, about IP88, I'm sure you have heard of IP88. Of course, yeah? perhaps you use it even today. Right. I would have never known. Yeah. Okay. So if you were to buy Apple products from machine shop, for example, the platform that you use is IP88, the payment platform. And IP88 juga adalah bekas pelanggan kami yang telah berjaya, dan pada mulanya IP88 mereka datang ke CGC mendapatkan jaminan kredit kami yang kami berikan kepada satu bank yang bersetuju untuk memberikan pembiayaan. Dan kini IP88 adalah antara online payment gateway yang terkemuka di Malaysia. Jadi di sini dan tentang cerita kejayaan IP88, bukan saja IP88 tapi Kicap Tamin dan beberapa lagi ada kami muatkan dalam apa yang kami panggil sebagai CGC Successful Entrepreneur Series ataupun siri usahawan berjaya CGC yang boleh diakses di dalam YouTube. Dan kesimpulannya di sini ialah Kicap Tamin berjaya, IP88 berjaya, dan CGC juga berjaya di dalam visi kami untuk mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan PKS yang berdaya saing serta dinamik. Jadi the idea here is not to be a customer of CGC forever. Correct. That's why CGC has the siri Usahawan Berjaya, where you're supposed to take them in, you're supposed to help them, macam Datuk cakap tadi, nurture them, stand on their own 2 feet, graduate and then move on. Yes. So the idea here is to assist them along the way and then they're on their own. Yes. Okay, just like Kicap Tamin dengan IP88. Yeah. So that is how we started on being starting as a traditional credit guarantee provider, but we have evolved over the years, which I will share a little bit more in the next couple of minutes. Baik. So CGC dah dilaporkan memberikan kredit jaminan hampir 90 bilion ringgit sejak beberapa dekad yang lalu. Yep. Mungkin Datuk boleh terangkan sedikit tentang isu tentang angka ni dan apakah impak terhadap ekonomi kita? Okay. Now, 88.7 bilion ringgit bukan satu jumlah yang kecil. Ya. So secara purata ianya ialah 1.8 bilion setiap tahun. Ya. And of course it has scaled up over the years. Now, we are now in the endemic phase. And sewaktu pandemik COVID-19 bermula, ya, daripada bulan April 2020 sehingga bulan Disember 2021, iaitu jangka masa selama 21 bulan, CGC mengeluarkan lebih dari 11 bilion ringgit jaminan kredit dan juga pembiayaan. So because there was a need for that, to assist the SMEs now. Dan ceritanya ialah di sini kenapa kita perlu membantu PKS ialah sebab PKS adalah tunjang ekonomi negara. Lebih dari 97% perdagangan yang berdaftar dengan SSM adalah PMKS, dan mereka menyumbang sebanyak lebih dari 38% dari keluaran dalam negara kasar ataupun GDP. Ya. And another important point is that mereka memberikan peluang pekerjaan kepada lebih daripada 48% tenaga kerja di Malaysia. Jadi kalau sekarang ni, kalau ada pengusaha mikro, kecil dan sederhana yang sedang menonton perbincangan kita pada hari ini, apakah produk-produk yang ditawarkan oleh CGC yang mereka boleh hubungi CGC dan try untuk fit diorang punya own solution to your products and services? Okay. I mentioned earlier, we started off as a credit guarantee provider, right? That is the main reason why we exist. Now, so
selain daripada jaminan kredit yang menjadi produk utama kami, kami juga memberikan apa yang kami panggil sebagai pembiayaan langsung dan beyond guarantee. And I will elaborate a bit more. Yeah. Now, in terms of credit guarantee, as I mentioned, credit guarantee adalah produk utama kami yang menyumbang lebih daripada 90% daripada our top line lah, sumber pendapatan. Dan berkenaan dengan pembiayaan langsung, direct financing, we are very selective into going into that space because that is the domains of the bank. We do not want to be there if the bank are already doing it well. I mean, well covered that part kan. So and another ada lagi 3 perkhidmatan yang kami tawarkan ialah beyond guarantee, which is CGC development program, IMSME as well as MyKNP, and I will elaborate a bit more. Now back to the credit guarantee. During the pandemic, we provided or we were involved in the guarantee schemes which are called the special relief facility ataupun kemudahan bantuan khas yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia untuk meringankan beban kewangan dan menyambung semula operasi perniagaan PMKS. Kedua ialah TRRF ataupun Targeted Relief Recovery Facility atau dalam bahasa Malaysianya kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar, di mana ianya diperkenalkan untuk memberi bantuan dan sokongan pemulihan kepada PMKS yang terjejas berikutan pelaksanaan semula langkah-langkah pembendungan ataupun MCO pada bulan Jun tahun 2020. Dan another guarantee product that we are supporting at the moment is what we call as the low carbon transition facility, di mana CGC menyokong PMKS yang mahu menerapkan amalan kelestarian dalam meningkatkan daya tahan perniagaan mereka. Dan ini selaras dengan sasaran untuk memastikan Malaysia menjadi satu negara karbon rendah menjelang tahun 2050. The idea here is of course you provide credit guarantee, it's in your name, it's in your shirt. But ada juga yang Datuk sebutkan tadi pembiayaan langsung, seperti mana kita tahu institusi kewangan dan pelbagai lagi agensi-agensi negara membantu PMKS, Persatuan Mikro Kecil dan Sederhana dalam pembiayaan langsung. Tetapi Datuk ada sebutkan tadi CGC juga ada berikan pembiayaan langsung. Mungkin Datuk boleh terangkan sedikit? Sure. Pertamanya ialah apa yang kita panggil sebagai tabung projek usaha bumi-putera ataupun TPBI. Nah, skim ini khusus untuk usaha bumi-putera yang dianugerahkan projek ataupun kontrak oleh kerajaan atau agensi-agensi kerajaan seperti GLC, badan-badan berkanun dan juga syarikat-syarikat yang bereputasi tinggi. Dan sejak CGC mentadbir urus TPBI pada tahun 2009, kontrak financing yang telah diluluskan hampir mencecah angka 1 bilion ringgit dan yang telah diluluskan oleh kepada kontraktor bumi-putera bagi berbagai projek, termasuklah projek LRT, MRT dan and now we're looking at the ECRL. So that is TPBI. We have other direct financing schemes such as BIS Mula ataupun BIS Wanita. Namanya pun BIS Mula, that's for startup. And when we launched BIS Mula and BIS Wanita in 2014 and 2015, at that time, tidak ada bank yang menawarkan pembiayaan langsung kepada startup. So when we started in 2014, 2015, and you will see now, you can just Google and several banks are already offering direct financing for startups. And there will come a time when CGC feels that market, the requirement of startup is sufficiently served, we will then exit from that, from providing BIS Mula. Again, you're not here forever in perpetuity. You're just here trying to get them on their feet and then back out. Yes. Which is also quite interesting. Ada dua lagi produk BIS Bina dengan BIS Micro di mana CGC memberikan pertolongan juga. Mungkin Datuk boleh terangkan sedikit tentang dua produk ni? Okey. About BIS Bina, namanya pun Bina kan. Ini adalah khusus untuk direct financing yang khusus untuk pelanggan kami yang terkesan oleh natural disaster such as banjir. We had a very big flood last year. So we provide assistance to that. It seems like the flood is an annual event now, unfortunately. Yeah. So in fact on that, as far as recall, this you mentioned an annual event. Every year memang kita dah siap sedia dah dana untuk memberikan pembiayaan langsung through BIS Bina. And more recent, I wouldn't say more recent. This is sometime quarter 4 of 2020.
we launched BIS Micro. Okay. Now, it is a direct financing for micro businesses. Now, the main difference that we do in terms of BIS Micro is this. Now, typically the banks, when they provide financing, they measure our capability to pay based on historical records. Yep. But we know that, kita tahu bahawa banyak peniaga mikro yang tidak ada rekod. Ya. Tidak ada cagaran. Ataupun jadi sejarah mungkin kurang lengkap. Kurang lengkap. So macam mana kita nak mengukur prestasi mereka? So selain daripada kita measure kebolehan mereka untuk membayar, kita mengukur kemahuan mereka untuk membayar. Instead of measuring their capability to pay, we measure their willingness to pay. Now, how do we do that? We use psychrometric. Now, psychrometric is the only thing that we do to decide on whether we want to lend money or not, or whether we want to provide the financing or not. Yeah? So, if the applicants hit a certain level, it's like passing an exam lah. A psychometric test. Then we will lend them as low as 1,000 ringgit, as high as 10,000 ringgit. Right. And we are testing this product. And so far the progress has been quite good, and we are very excited about moving about what do you call that, expanding further on this area. Okey, baik. Rancak sangat perbualan ni, tapi kita akan berehat sebentar. Sekembali nanti kita akan sambung membincang dengan Datuk Zamri daripada CGC kembali selepas ini. Terima kasih kerana terus bersama kami. Di dalam studio bersama kami pada hari ini adalah Datuk Muhammad Zamri Muhammad Ishak, Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO CGC. Datuk Zamri, kita nak mungkin memperlihatkan sedikit tentang apa lagi yang CGC buat selain daripada memberikan kredit garanti kepada usahawan dan juga PMKS dan juga syarikat-syarikat besar. Antara perkara yang saya mungkin nak explore further is SME yang Datuk sebutkan awal wawancara tadi, dan juga khidmat nasihat yang bukan bentuk kewangan yang diberikan, tetapi dari segi advisory kepada syarikat-syarikat ini. Mungkin Datuk boleh luangkan masa sedikit tentang kedua peranan ini. Okay, thank you. These two ni yang you mentioned tadi is what we call as our Beyond Guarantee initiative. Let's start off with IMSME. IMSME was launched on the 9th of February 2018. It is Malaysia's first online referral platform. So a bit of a story on how how we came about with this idea. Our team in CGC as well as Bank Negara, there was a research paper that we read several years ago, written by a senior fellow from Harvard University. Her name is Karen Mills, and in her research paper, she mentioned that a small business in the US requires at least 25 hours to look for information on financing. To look, belum lagi apply ya. Ini nak cari saja 25 jam. Then when we look at the problem statement, we thought like, what if we create a Trivago for SME? Okay. So like for example, you want to go for a holiday, kan? Say you want to go to Pulau Pinang, for example. So you go to Trivago, and Trivago will tell you want to stay in Rasa Sayang, Shangri-La Rasa Sayang. You go directly to Shangri-La website, this is the price. You go to Booking.com, this is the price. You go to Hotel.com, this is the price. Aggregator, precisely. So then you decide. So the same thing. IMSME is that. You want to look for a loan. You key in your information. There are just 4 easy steps in IMSME. Key in all these 4 easy steps, and what IMSME will do, sir, based on your profile, Bank A offers you this, Bank B offers you this, Bank C offers you this. So you decide whether you want to see all 3 banks or just one bank. Okay. So the deal with the banks is that we have all banks on this platform. All banks in Malaysia. The service level agreement is that within 2 days, the banks will call you. Say, Cik Ibrahim, you logged on onto IMSME, can we talk? So that's basically what we did for IMSME. And, okay. And the advisory part, khidmat nasihat tu macam mana pula, Datuk? Okay. On the advisory part, we have what we call as the CGC developmental program. Basically, we provide financial advice as well as
market access advice. Now, here what we do is with regard to the financial advice, we help SMEs yang tidak berjaya dalam permohonan mereka, and we look at, okay, what is it that they need to improve on? For example, is it their market strategy? Is it their product offering, so on and so forth? Yeah. So itu tentang financial advice, tentang market advisory services. This is where we assist them in terms of improving their marketing capability, so on and so forth. And we do in fact bring our customers to various international trade fairs such as the Nanning Trade Fair as well as the Canton Trade Fair. So this would help buka pasaran baru kepada perusahaan-perusahaan ini. Precisely. Soalan saya terakhir untuk wawancara ini, Datuk, mungkin tentang MyKNP, di mana ada agensi pengurusan seperti AKPK dan juga CGC yang melibat secara langsung dan juga tidak langsung tentang pembantuan PMKS dari segi ini. Mungkin Datuk boleh huraikan sedikit. Okey. Terima kasih. MyKNP ini dilancarkan pada 21 Ogos 2019 oleh Bank Negara Malaysia, di mana AKPK dan CGC berganding bahu untuk memberi nasihat kepada pemohon pinjaman perumahan dan juga PMKS. So AKPK handles the rejected home loan applicants, whereas CGC handles the rejected SME loans. Now, what we do is we looked at what is it that they need to do to improve their credit standing, for example. How can they improve their product offerings, for example, and so on and so forth. So once they have polished up these items, then they will then apply again to the banks. Okay, jika PMKS ataupun perusahaan mikro kecil dan sederhana ingin mengetahui lebih lanjut, bagaimanakah mereka boleh menghubungi CGC? Okay. Untuk PMKS yang memerlukan khidmat nasihat, mereka bolehlah melayari laman sesawang cgc.com.my ataupun imsme.com.my. Mereka juga boleh menghubungi pusat khidmat pelanggan kami di talian 0378800088, ya. Dan mereka juga boleh datang ke cawangan kami yang terletak di setiap ibu negeri, ya, ada 16 cawangan, dan cawangan utama kami terletak di Kelana Jaya, iaitu lebih kurang 500 meter dari stesen LRT Glamorgan. Memang kalau kita drive Glamorgan itu, we can't miss CGC. You can't miss because the station daripada Subang Jaya ke apa ke, we'll always meet there. Yeah, and the station is called Station CGC Glamorgan. Itu dia. Yeah, we have the naming rights for that. Okay, jadi memandangkan CGC sedang celebrate lah ulang tahun ke-50, apakah mungkin kata-kata penutup yang Datuk boleh kongsikan bersama kita? Dalam meraihkan ulang tahun 50 CGC pada 5 Julai tahun 2022 ini, saya mewakili lembaga pengarah, pengurusan dan semua warga kerja CGC ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia, institusi-institusi kewangan serta rakan-rakan sujud kami atas sokongan dan kerjasama mereka dalam mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan PMKS di Malaysia. Semoga ikatan yang terjalin ini akan terus kokoh dan berpanjangan demi pembangunan PMKS Malaysia. Kepada semua PMKS, kami menghargai kepercayaan yang telah diberikan dan kami akan terus bersama anda di setiap peringkat perniagaan anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk. Berikut adalah penjelasan yang agak lengkap, ya, komprehensif agaknya, daripada Datuk Muhammad Zamri Muhammad Ishak, Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif CGC. Sekian sahaja perbualan kita pada hari ini. Teruskan bersama kita di Astro Awani.